Didik TV KPM. Kita bersama seorang guru cemerlang sains tambahan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Bariah Kuala Terengganu iaitu kita dah kenal dah Cikgu Rosnizan Mohamad. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, sihat. Beruntung kita pada hari ini kita bersama dengan guru cemerlang sains tambahan. Baik Cikgu, untuk hari ini apakah topik yang akan kita pelajari? Okey, kita akan belajar hari ini topik daripada tingkatan 5 lah, kimia bahan. Di mana bawah topik berkenaan tu dia ada satu, iaitu bahan termaju. Baik Cikgu, jadi hari ini Cikgu ada saya murid Cikgu dan bukan saya seorang murid Cikgu, ada lagi murid-murid akan bersama dengan kita pada hari ini. Apa kata Cikgu? Jom kita berkenalan dengan murid-murid kita. Okey, boleh Aiman? Okey, hari ini kita ada daripada SMK Tengku Bariah. Yang pertamanya adik Nik Irfan. Okey. Adik Nur Irfan. Boleh lambai sikit Nur Irfan? Senyum sikit. Okey, Nur Irfan. Yang kedua kita ada Nik Husyairi. Okey. Yang ketiga kita ada adik Nurin. Okey, Nurin boleh lambai sikit. Okey, dan yang keempat kita ada Rabiatul. Okey, so empat tu daripada SMK Tengku Bariah, sekolah saya sendirilah. Okey, baik Cikgu. Jadi hari ini topik kita adalah kimia bahan. Mungkin Cikgu boleh cerita sikit tentang standard pembelajaran. Dipersilakan Cikgu. Okey, standard pembelajaran kita adalah bahan termajulah yang saya beritahu tadi, di mana daripada bahan termaju kita akan belajar dari segi bahan-bahan yang ada, dia punya kandungan dia, ciri-ciri dan sebagainya, dan contoh-contoh berkait dengan kehidupan seharian. Baiklah Cikgu. Okay. Untuk segmen kali ini, apa yang akan Cikgu kongsikan? Dipersilakan Cikgu. Okey Aiman. Kita tengok dulu ringkasan untuk tajuk kita pada hari inilah. Okey, yang pertamanya kita tengok yang ini adalah bab daripada buku teks tingkatan 5. Okey. Dari segi bahan termaju, satu topiknya kita tengok dulu punya maksud utama, apa dia bahan termaju. Okey, bahan termaju bahan yang digunakan dalam teknologi tinggi sejak tahun 1980-an, kini dan pada masa akan datang. Okey, dia ada tiga situ, iaitu pada masa dahulu, pada masa kini dan juga pada masa akan datang. So kalau Aiman boleh tengok sini dan anak murid di rumah kalau boleh tengok, dia ada beberapa contoh bahan termajulah. Yang pertama kalau tengok di situ iaitu getah terukan. Okey, yang ni dia tengoklah contohnya ada tayar. Okey, yang kedua kita tengok gentian optik dan apa dia punya ciri dia nanti kita tengok kemudianlah. Okey, bahan komposit kalau kita tengok sini bangunan. Okey, bangunan berkait dengan bahan komposit dan teflon. Okey, bila kita tengok sini teflon dia ada kaitannya tengok macam kuali. Tapi apa kegunaan teflon pada kuali berkenaan? Okey, seterusnya daripada tajuk ini juga dia ada polimer dan copolimer. Apa dia polimer, apa dia copolimer? So kalau kita tengok gambar yang tertera pada sini iaitu molekul beratai panjang yang terdiri daripada gabungan beberapa monomer. Okey, monomer ni contoh kalau kita nak tengok yang paling ringkas, mutiara. Mutiara bila dia gabung-gabungkan dia akan jadi satu rantai. Itu yang dikatakan daripada monomer yang sama kepada polimer. Bila dah digabung jadi satu rantai yang panjang. Okey, apa yang dikatakan copolimer? Perbezaan polimer dengan ada perkataan co di depan. Co-nya iaitu kita tengok iaitu monomer yang berbeza. Okey, polimer yang mengandungi lebih daripada satu jenis monomer. Yang tadi juga lebih daripada tapi gabungan monomer yang sama. Yang ni monomer yang berbeza. Kalau tengok sini nampaklah segitiga, yang ni dia bagi contoh jelah. Segitiga ke, petak ke, bulat ke, yang tu tak kisah, kita boleh buat apa saja. And then dia gabung dan dipanggil copolimer. Okey, proses gabungannya kita namakan dia penpolimeran. Yang ini biasa ditanya dalam soalan. Apakah proses untuk menghasilkan polimer? Maka dia adalah penpolimeran proses je. Okey, kita tengok secara detailnya, secara menyeluruh berkait dengan bahan komposit tadi. Apa yang murid-murid di rumah dan murid-murid yang bersama dengan kita yang perlu untuk bahan komposit, contoh di sini ada 4, iaitu gentian kaca, gentian optik, gentian fotokromik dan juga konkrit yang diperkukuh. Okey, ada 4 di sini. Bila contohnya kalau saya bagi soalan di sekolah, apa yang ada kaitan dengan bahan komposit. So ada 4 ni lah. Apa yang perlu kita jelaskan berkait dengan setiap satu bahan tu, contohnya dari segi bahan asal. Okey, bahan asal nanti dia ada dalam buku teks tu ada dia punya penerangan secara menyeluruh lah. Okey, kandungan yang ada dalam
bahan-bahan berkenaan. Aplikasi ni yang ni kita tahulah aplikasi dalam kehidupan seharian dan juga ciri-cirinya. Sini ada 2 gambar. Satunya helmet, topi keledar, dan satu lagi yang ni kalau kita tengok cermin mata. Foto chromate dia panggil. Di mana pada kena cahaya dia akan jadi warna gelap. Yang ni biasanya orang yang silau. Kalau yang mantau lah. Okey, dan kita tengok aplikasi tube nanokarbon. Yang ni yang kita panggilkan mata pelajaran ni dia punya silibus baru. Dalam sains tambahan ni bagi silibus kita panggil KSSM sekarang ni. Silibus barunya dia ada satu dinamakan nanokarbon. Yang ni kita tahulah penapis air yang menggunakan nanokarbon. Dia punya penapis dalam dia tu. Yang kedua yang ni jaket keselamatan. Okey, jaket kalis peluru kita panggil jaket keselamatan yang polis pakailah untuk kalis peluru. Dia punya kesan dia, dia punya kelebihan dia apa semua tu, yang ni biasa ditanya dalam soalan lah. Okey, kejutaan tisu, yang ni berkait dengan tisu lah, dalam bidang perubatan, peranti skrin sesentuh. Yang sekarang ni semua teknologi canggih lah berkait dengan telefon dan juga panel suria. Okey, semua ni ada dalam tajuk yang kita belajar pada hari ini lah, iaitu bahan termaju. Okey, baik cikgu. Dan kita nak tengok selepas ini apa soalan-soalan yang boleh dikaitkan dengan topik kita pada hari ini. Tapi kita berehat seketika cikgu. Okey, boleh. Dan kembali selepas ini bersama dengan cikgu kita dalam Sukses SPM 2022. Kembali selepas ini. Didik TV KPM